Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua kami ucapkan kepada follower rugby.my atau majalah rugby pertama di Malaysia. Selamat datang kami ucapkan. Bertemu kita pada malam ini untuk siri ketiga rancangan Kopi O Panas rugby.my dibawakan khas untuk anda. Dan pada malam ini sesi Kopi O Panas dikuasakan oleh Raga District. Kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Raga District kerana sudi menjadi penaja kita pada malam ini. Dan saya juga ingin mengalu-alukan panel ataupun tetamu kita pada malam ini. Tidak lain tidak bukan orang yang sangat penting dalam pembangunan rugby khususnya. Kami mempersilakan ataupun mengucapkan selamat datang kepada Cikgu Muhammad Zain bin Haji Ismail. Assalamualaikum Cikgu Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Bob, saya rasa belum terlewat saya nak ucap selamat hari raya kepada semua peminat pegiat rugby tanah air. Boleh. Kalau Cikgu nak ucapkan terus je. Okey. Kepada semua rakan-rakan dan pegiat rugby tanah air, saya ucapkan selamat hari raya. Rasanya 26 Syawal lah kot hari ni. Masih sempat lagi lah. Itu saja ucapan saya. Maaf zahir batin, kita tak pernah berperang. Okey, terima kasih Cikgu Zain. Dan kita juga mengalu-alukan kehadiran bersama dengan kita pada malam ini Dr. Roslan bin Muhammad. Apa khabar Dr. Roslan? Ya, alhamdulillah. Okey. Selamat datang, terima kasih kami ucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk 60 minit bersama dengan panel undangan kita pada malam ini. Dan tidak dilupakan juga okey, tidak lupakan juga. Ni dia Dr. Roslan Muhammad bersama dengan kita selaku tetamu kita pada hari ini. Dan panel tetap kita untuk rancangan Kopi O Panas ini tak lain tak bukan adalah saudara Mazuri ataupun lebih kenal dengan panggilan Kobau. Apa khabar Kobau? Terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, very good. Okey, dah 3 siri kita berbicara langsung untuk membicarakan isu-isu rugby semasa. Dan saya rasa belum terlambat untuk saya memperkenalkan sekali lagi Cikgu Muhammad Zain bin Haji Ismail. Beliau merupakan guru kanan mata pelajaran dan juga pengurusi teknik dan pembangunan MSS Negeri Sembilan atau Majlis Kesan Sekolah Negeri Sembilan. Tempat mengajar beliau ketika ini adalah SMK King George kelima Seremban. Sekali lagi Cikgu Mazin, selamat datang kami ucapkan. Terima kasih Bob. Kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada malam ini. Dan Dr. Roslan bin Muhammad, asal Pasir Mas Kelantan, orang Kelantan, dan kini berkhidmat di SK Sungai Buaya Banting, Selangor. Dan pengalaman beliau terlibat dalam rugby Majlis Sukan Sekolah Selangor bermula daripada tahun 2005 sehingga kini selaku pengurus dan juga jurulatih dan juga pegawai teknik. Terima kasih Dr. Roslan kerana bersama dengan kami pada malam ini. Dan kembalikan anda semua juga, segmen Kopi O Rugby.my dikuasakan oleh Rugby District. Saya boleh bacakan sedikit mengenai Rugby District. The name itself was picked to symbolize the rugby arena and run into the station. The main idea is to make sure whoever wore the jersey will stand out from others. Inilah dia Raga District dengan motonya play with attitude. Whoever wore the jersey must have the guts to play with it with their heart and passion. Dan since our establishment in 2016, we have begun to be known for sport activities in Malaysia, and our success is not limited to rugby sports alone. Well, thank you very much Raga District for being with us tonight kerana bersama dengan kami pada malam ini, dan juga anda yang berada di luar sana. Kita lihat di skrin Facebook Live sekarang kita ada 50 penonton yang sedang mengikuti secara live. Terima kasih kami ucapkan kepada anda follower rugby.my. Baiklah, kita tanpa meluangkan masa lagi, kita terus saja ke topik yang akan dibincangkan pada malam ini, Kopi O Panas.
dengan topik perbincangan menjurus kepada pembangunan rugby di sekolah. Mungkin kau baru boleh bagi pengenalan sikit mengenai pembangunan rugby di sekolah. Kau baru? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersiaran kita kembali di rancangan ni. Kalau nak cerita pembangunan rugby di sekolah, saya rasa ni panel lagi dua orang ni lagi arif lah, kalau yang adalah orang yang lebih sesuai untuk menceritakan, sebab dia orang memang bergelumbang dalam dunia rugby di sekolah ni daripada dulu lagi. So macam kita tahu, Dr. Roslan dia memang terlibat dalam secara langsung dan juga tak langsung dalam pembangunan di sekolah-sekolah rendah, dan Cikgu Mat Zain lebih menumpukan di sekolah menengah. Jadi saya rasa maybe kita boleh kupas satu persatu. Maybe Dr. Roslan akan menerangkan pembangunan rugby di sekolah rendah dulu, dan kemudian Cikgu Mat Zain akan menerangkan mengenai pembangunan rugby di sekolah menengah. Okay. Alright, silakan Dr. Roslan. Mungkin boleh mulakan sesi sembang-sembang kita pada malam ini. Silakan Dr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslan bin Muhammad. Tadi yang diperkenalkan tadi berkaitan dengan rugby di sekolah rendah. Banyak cabaran ya sebenarnya. Cabaran-cabaran untuk kita mengketengahkan bakat-bakat daripada sekolah rendah, sebab kita bermula dari seawal usia 8 tahun. 8 tahun kita dah cungkil bakat sehinggalah ke kemuncaknya berusia 12 tahun. Tapi kalau di Selangor ni, di negeri lain saya tak pasti. Di Selangor ni dia ada kejohanan sendiri di peringkat bawah 10 tahun, peringkat negeri, dan juga bawah 11 tahun dan bawah 12 tahun. 3 kategori dipertandingkan di negeri Selangor. Jadi mau tak mau cikgu-cikgu sekolah rendah ni terpaksa mencari bakat seawal usia 8 tahun untuk diketengahkan bakatnya. Tetapi dalam pada itu terdapat beberapa masalah lah yang kita hadapi di peringkat sekolah rendah untuk menyalurkan bakat-bakat ni ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab kejohanan kita tak sama dengan kejohanan lain, sebab kita bermain rimau. Rugby rimau. Yeah. Jadi rugby rimau ni dia berbeza dengan rugby tackle ni. Jadi pembangunan kita setakat rimau sahaja. Dan ada beberapa jurulatih yang mengambil inisiatif untuk mengadakan rugby tackle. Tapi di peringkat kementerian benda tu belum diriliskan lagi lah. Okey, itu saja untuk takan ni. Okey, kalau kita tengok tu, ramai juga ibu bapa berat hati. Kalau kita boleh klikkan balik komen tadi, ramai juga ibu bapa yang berat hati bila mendengar perkataan rugby untuk sekolah rendah. Pernahkah Dr. Roslan menghadapi situasi macam tu? Memang betul. Sebut saja rugby, parent akan datang sekolah benarkan anak dia main rugby. Dan pilihan utama mereka ialah bola. Kita panggil, kita boleh buat perbandingan macam ni. Kalau kita panggil student untuk datang latihan rugby, hanya beberapa kerat saja datang. Cuma kalau latihan bola memang penuh padang. Jadi atas alasan penjaga bagi mendengar rugby, dia melihat ada kekasaran dan injury. Jadi itu salah satu masalah kepada penggiat-penggiat rugby di sekolah rendah. Betul. So bila parents ni dengar perkataan rugby je, dia dah terbayang patah kaki, patah tangan, patah tulang rusuk semua. Jadi perkataan rugby tu sendiri dah menimbulkan satu stigma negatif. Doktor. Adakah rugby rimau? Rugby rimau ni kalau nak ikut relevannya memang dah tak relevan lagi dah. Sebabnya selepas umur 12 tahun tu dah tak ada lagi dah. Player ni akan ke sekolah menengah dan terus melupakan rugby rimau dan akan main rugby contact punya. Jadi
kita di peringkat bawah ni hanya mengikut arahan daripada pihak atasan. Kalau pihak atasan kata digantikan dengan tackle, kita akan buat tackle lah. Sekarang ni tidak ada hitam putih untuk meneruskan rugby tackle di peringkat sekolah rendah. Okey Bob, kalau saya boleh mencelah sikit apa pandangan Dr. Roslan tadi. Pertamanya menyedari akan masalah itulah, masalah persepsi daripada parents kan. Bila dia dengar pasal rugby kan. Itulah sebabnya kenapa World Rugby melancarkan program Get Into Rugby pada tahun 2014. Di mana Get Into Rugby ni bukan saja mensasarkan para pemain, tapi juga dia boleh disertai oleh ibu bapa dan juga guru-guru. Seperti mana yang kita tengok sekarang ni, memang kita libatkan semua sekali, all stakeholders. Di program Get Into Rugby tu, dia orang boleh tengok sendiri macam mana aspek-aspek keselamatan ni diterapkan, dan dia ada beberapa stage yang ada continuity, iaitu first stage untuk JR ni ialah try, which is dia orang yang tak ada experience dia akan try main game tu. Dia punya modul untuk first stage ni more to touch, tak ada contact. So dia akan main benda-benda fun games. Fun games ni macam yang bagi budak-budak seronok, just pegang bola rugby tu, lari sana, maybe touch orang sini, touch orang sana. And then second stage tu try play. Stage play dia ada semi contact. Dia akan masukkan unsur-unsur sedikit, macam unsur ada rug sikit, ada mold sikit, maybe ada tackle sikit. So mana yang rasa dia sesuai untuk terus ke peringkat atas tu, ke peringkat kontak, dia akan terus ikut modul tu. Mana yang rasa dia nak main touch, dia akan stay main touch, sebab ada beberapa lagi modul yang untuk touch dalam stage try tu yang dia boleh ikut. That's why Get Into Rugby dia ada try, play and stay. Dan bila dia dah ada dekat play tu, dia dah ada main semi contact, di last stage tu memang automatically dia akan main full contact lah. So memang banyak ada orang tanya ni pasal rugby rimau ni, adakah masih relevan? Cik Zain. Okey. Sebelum kita bincang lebih lanjut tentang rugby rimau dengan touch sebagainya ni, saya cuba nak bawa kita semua pegiat rugby ni kepada satu kronologi. Okey? Pada tahun 70-an dan 80-an, rugby ni hanya dimainkan di Premier School dan juga sekolah bersama penuh. Okey? Betul. Sehinggalah 1996 bila kita ada sekolah sukan Bukit Jalil, maka dimasukkan permainan rugby dalam projek sukan di situ. Dan 1998 dengan rasminya sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail dibuka dan juga ada rugby di situ. Okey? Dan pengenalan kepada rugby di sekolah rendah ni dibuat pada lebih kurang dalam tahun 1994 atau 1995. Seingat saya. Okey? Dan pada masa tu, kredit juga untuk Cikgu Arsyad, Pak Chat kita panggil, Cikgu Azman Zainul sekarang ni, Cikgu Raja, dan ada beberapa lagi otai-otai. Mereka ni telah merangka satu permainan, iaitu rugby sentuh pada masa tu. Nampak tak? Jadi sejarah tu terus naik dan akhirnya sekarang ini rugby ni dimainkan di kebanyakan sekolah harian biasa. Dapat, Bob? Yap. Okey. Sekarang ini apa yang kita nak lihat bila kita cerita tentang perkembangan rugby di Malaysia ini dan khususnya di peringkat sekolah, sebenarnya inilah satu pusat yang amat penting untuk kita membangunkan rugby Malaysia. Dan untuk bawah 12 tahun, setiap 10 atau 15 tahun kita akan upgradekan corak permainan dia. Okey, bermula dengan rugby sentuh, kita main raw ball, touch saja, sehinggalah tak silap 2006 atau 2010 kita mula dengan rugby rimau. Tak macam tu? Betul? 2005. Okay. 2005 kita mula dengan rugby rimau. Okey. Dan sekarang ini permainan-permainan ini dah orang kata makin digemari dan makin boleh diterima oleh penjaga-penjaga. Penjaga-penjaga dapat menerima rugby ni di kalangan anak-anak mereka dan mereka ada yang berani. Persepsi itu saya rasa agak sedikit berubah lah. Okey. Cumanya sekarang ini
bila bermacam-macam isu timbul, pemain kita dari segi corak pemilihan pemain sebenarnya kita patut fikirkan dalam pembangunan ini di mana kita nak bermula pemilihan pemain itu. Betul tak saudara Mazuri? Tolong menyambut sikit. Okey, dia mana dah bermula. Ya. So sekarang ni antara masalah ketara yang saya sendiri dapat tengok, sebagai contoh tahun lepas saya pergi ke Melaka, dia orang ada sekolah rendah, ada satu area yang menghadapi masalah. Dia ada rugby di peringkat sekolah rendah di kawasan tersebut. Tapi bila budak-budak ni habis sekolah rendah, dia orang akan masuk sekolah menengah ke area tu, tapi sekolah menengah tu tak ada rugby pula. Betul. So dia orang punya permainan tu hanya akan sampai sekolah rendah habis. So lagi satu area pula, ini Cikgu Pulut punya area. Tadi tu Cikgu Haziq. Cikgu Haziq punya area, dia punya masalah tu. Budak-budak dia sekolah rendah dan lepas habis sekolah rendah dia tak ada platform nak main. Dekat area tu tak ada sekolah menengah yang ada rugby. Di Cikgu Pulut punya area pula, payah rumput ke mana ke, saya tak apa ingat, tak apa pasal. Ke terbalik area dia macam tu lah. So satu lagi area pula masalah dia tak ada feeder. Maknanya tak ada sekolah rendah kat situ yang ada sukan rugby. Tapi ada sekolah menengah yang buat rugby. So dia kena start daripada zero. Dia dapat budak form 1 tu, maknanya dia totally tak zero knowledge pasal rugby. So ini yang masalahnya kadang-kadang ni, kita pun tak tahu bila nak start. So kalau nak cakapkan mengenai bila nak start, dia sepatutnya dimulakan awal macam Dr. Roslan tadi cakap. Umur 7 tahun, 8 tahun di sekolah maybe 8 tahun, tapi kalau ditengok di peringkat community rugby contoh macam Cobrets, KL Saracens, KL Tigers dan banyak lagi yang private punya akademi kat luar sana, dia orang start kat umur 6 tahun dah start main rugby. So ini yang kita kena tengok ni, macam mana kita nak mewujudkan satu complete punya pathway dekat satu area mana budak tu boleh masuk sekolah rendah, dia ada rugby kat situ, dia habis sekolah rendah tu dan dia masuk sekolah menengah kat area tu pun ada rugby, so dia boleh continue dia punya minat. Okey bang, saya setuju. Okey bang, saya setuju yang tu. Okey, kita dah nampak sebenarnya perkembangan tu dah berlaku sebenarnya. Kalau dia ada beberapa negeri sehingga sekolah menengah di kawasan tu dia tak ada sekolah, maka dia akan cuba join dengan kelab-kelab yang ditubuhkan. Betul? Jadi kalau kita bercerita di peringkat sekolah dia ada kekangan dia tersendiri. Okey. Yang pertamanya sekolah ini ialah punca kuasa dia adalah Kementerian Pelajaran Malaysia, dan kita memerlukan sumber tenaga itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya nampak satu perkembangan positifnya ialah program pembangunan yang dibuat oleh zaman 80-an 90-an ni, dia dah menampakkan hasil sebenarnya. Bagaimana Pak Wan berada di Tengku Mahkota Ismail, dia dah melahirkan pemain-pemain, dan target kita bukan 100% pelajar yang keluar daripada sekolah sukan ni nak jadi pemain Malaysia. Dan berapa umur dia boleh main sampai wakil Malaysia. Kita punya target kita suatu hari pemain-pemain inilah akan menyumbang bakti kepada peringkat-peringkat sekolah ni. Sama ada dia bertugas sebagai guru ataupun jurulatih luar. Yang bila bercerita jurulatih luar tu dia ada timbul isu lain. Itu yang bila kita cerita tentang pembangunan ini sendiri, saya nampak perjalanan dia dah cantik dah. Okey. Sekarang ini kita ada cikgu yang mahir sains sukan, dengan kerjasama IPT, ada yang sains sukan, lahir dan bekas pemain, itu adalah lebih baik. Pada zaman 80-an, susah kita nak cari cikgu yang ada kepakaran dalam sains sukan, fisioterapi dan sebagainya. Jadi, saya rasa, Bob, kalau kita, yang pentingnya sekarang ini, bila kita cerita di peringkat sekolah ini, ada beberapa cadangan-cadangan yang kita boleh ketengahkan. Selain daripada sumber tenaga Kementerian Pelajaran yang ada, sebab kita amat terhad. Macam doktor kata tadi, dia kekurangan jurulatih dan sebagainya, memang kita amat terhad. Dan kita amat memerlukan sumbangan dan kerjasama daripada badan-badan lain seperti Majlis Sukan Negara, Kesatuan Negeri. Jadi itu yang kita cuba nak linkkan dengan peringkat sekolah sekarang ni. Okey, Cik Azin. Mungkin yang ni ada soalan daripada penonton ni. Mungkin kelab-kelab setempat boleh mulakan inisiatif ambil sekolah
angkat sebagai feeder team kepada junior team club. Since under 12 until under 18 sekadar cadangan supaya ada kesinambungan karier pemain tersebut. Mungkin saya nak tanya Dr. Roslan di Selangor ni kan banyak tim kan. So ada ke sekarang ni tim-tim yang ada link dengan sekolah-sekolah ni? Maybe dia ambil sekolah tu as dia punya feeder ke? Ada ke cikgu ni doktor? Ataupun sekolah angkat ke, tim angkat ke. Ya. Ya, Dr. Lan. Mungkin lain masalah. Sebenarnya benda ni dia tak menyeluruh. Dia hanya berlaku di sekolah-sekolah yang di kawasan-kawasan bandar. Kalau kawasan-kawasan kampung, benda ni tak akan berlaku. Sekiranya tidak ada cikgu dipostingkan di sekolah itu yang mempunyai bakat rugby, maka tidak akan lahirlah bakat rugby di sekolah-sekolah kampung. Kecuali di sekolah-sekolah bandar. Kalau sekolah-sekolah bandar dia ada kelab-kelab yang ambil inisiatif. Seperti kawan kita Muhammad Zain kata tadi, kalau orang luar ambil, dia akan jadi satu nak cakap salah, tak cakap pun salah. Dia akan jadi satu persepsi lain. Sebab parent lebih mempercayai kepada guru dan parent lebih berharap kepada cikgu dan tak melepaskan anaknya kepada orang luar. Kalau di kampung lah. Kalau di bandar benda itu berlaku. Contohnya di kawasan-kawasan di Selangor ni, di Shah Alam, di Damansara, benda itu berlaku. Setiap minggu ada sahaja kelab-kelab yang datang untuk cungkil bakat dalam sukan rugby. Contohnya rugby kontak. Tapi sebenarnya rugby rimau ni dia mempunyai kemahiran yang hampir sama, cuma dia tidak ada kontak saja. Apabila pelajar ini ke sekolah menengah, dia perlu menjalani satu kemahiran baru, iaitu kemahiran tackle. Kemahiran-kemahiran lain dia sama, lebih kurang sama, cuma dia tidak ada raking, tidak ada tackle, semua ada. Okey. Dekat area Cikgu Mazin, macam mana? Adakah perkara tersebut berlaku? Kalau di Negeri Sembilan, kita ada sekolah-sekolah yang di sekolah rendah dia bermain rugby, di sekolah menengah dia tak ada rugby. Okay, jadi itu yang kerugiannya. Kalau kita bercerita dari segi Kementerian Pelajaran Malaysia, apa yang boleh dibuat ialah kita usahakan dapat untuk guru yang ada kepakaran dan kemahiran untuk melatih rugby. Dan kita tak boleh bergantung kepada itu semata-mata. Okay. Dan di Negeri Sembilan ada 1-2 kelab yang boleh ambil pelajar-pelajar yang tak ada pemain rugby ni. Tak ada kemudahan di sekolah dan sebagainya. Saya rasa yang tu isu tu mungkin boleh diselesaikan. Kalau kita ada kerjasama daripada kesatuan Majlis Sukan Negeri, mungkin dia boleh hantar jurulatih kepada based on daerah ke macam mana. Kita wujud ke satu pusat latihan daerah, hantar seorang jurulatih. Mungkin boleh berkumpul atas nama kelab. Tetapi risiko dia, pelajar-pelajar ini, kalau dia mewakili kelab ni, dia berbeza dengan mewakili sekolah. Sekolah ini dia diambil tanggungjawab oleh semua guru-guru. Dan kelab kebiasaannya dari segi pengurusan dia agak berbeza. Saya tak nafikan dari segi kebajikan dan sebagainya, tapi sedikit perbezaan. Harapan penjaga dia, tim sekolah ni dia lain sikit. Terbela, nasib terbela. Maksudnya terbela tu, kita nak cakap terbela tapi sebab kelab pun ada yang dia jaga kebajikan dan mewah, tapi dari segi orang kata dari segi risiko dia. Akhirnya pelajar ini akan balik ke sekolah. So, siapa nak jawab sebarang insiden yang berlaku kan? Cikgu juga. Kalaupun ada kelab-kelab yang boleh buat, dia mesti ada penglibatan guru yang kita tugaskan untuk bersama dengan kelab tersebut. Itu. So mungkin Cikgu Zain dengan Dr. Roslan maybe boleh share sikit lah apa pandangan you all. Sebenarnya bagaimanakah inisiatif daripada Persatuan Rugby Negeri
yang sekolah harapkan untuk membantu menaikkan rugby di tempat masing-masing? Maybe Cikgu Dr. Roslan dulu boleh bagi pandangan? Bagi pihak sekolah, dia amat mengalu-alukan kalau ada pihak-pihak luar untuk membantu. Sangat mengalu-alukan. Tambah-tambah lagi sekolah itu tidak mempunyai kepakaran, jadi ada pihak luar datang membantu, sangat mengalu-alukan. Tapi sejauh mana penglibatan persatuan negeri, mungkin ada beberapa sekolah saja yang dia bantu, dia pantau. Sedangkan benda ni kita nak menyeluruh. Mungkin di kawasan bandar, saya tumpukan di kawasan bandar sebabnya Satuan Persatuan Negeri ni dia lebih kepada more to kawasan bandar. Kalau kawasan luar bandar ni memang tak ada lah. So macam ARAS, Akademi Rugby Selangor, adakah ianya dibuat secara menyeluruh sampai ke Akaumbi atau dia memang kat sekolah bandar sahaja? Okey. ARAS, Akademi Rugby Selangor dia menyeluruh, tapi ada masalah juga. Okey, yang pertama masalahnya penempatan. Saya difahamkan mulai tahun depan dah tak kisah. Kalau sebelum ni hanya beberapa orang sahaja kemasukan dia. Okey. Dan sizing tu mesti yang besar. Kemahiran ataupun yang lain yang dapat mewakili negeri. Okey, itu adalah keutamaan. Tapi kalau kita nak tengok kalau mewakili negeri hanya 12 orang saja. 12 orang, tapi tak semua tu sizing. Kalau dalam rugby rimau ni tak ada sizing, tak ada yang besar-besar. Ada yang lebih berminat, skor lebih berminat untuk menggunakan sizing yang kecil. Aras cuba nak menyeluruh, tetapi kekangan daripada ibu bapa tidak membenarkan anak dari kawasan jauh pergi ke Hulu Langat. Sebab Aras tu ada di Jalan 3, kekangan daripada parent tak bagi anak pergi jauh, tak nak berpisah dengan anak. Itu adalah satu kekangan. Sebab itu Aras di Selangor telah dibuka cawangannya satu lagi di Shah Alam. InsyaAllah pada tahun ni kalau tidak ada PKP, pemilihannya sudah berlaku. So macam Cikgu Zain, adakah langkah yang diambil oleh Majlis Sukan Selangor ni akan diikuti oleh Majlis Sukan Negeri Sembilan untuk membentuk something macam akademi mengumpulkan player-player terbaik di Negeri Sembilan? Sebab kita tahu Negeri Sembilan pun banyak sekolah yang bagus. Sekolah Dato' Abdul Razak, KGV, SCJ, Intex dan sebagainya. Saya secara dasarnya kalau kita bercerita pembangunan di peringkat sekolah, saya lebih menjurus kepada Majlis Sukan sekolah-sekolah. Majlis Sukan sekolah-sekolah inilah satu platform yang memang daripada dulu dibuat. Inilah lahirnya pemain yang ada sekarang. Majlis Sukan sekolah-sekolah. Daripada Majlis Sukan sekolah-sekolah, lahirnya Sekolah Sukan. Jadi dari segi teknikalnya boleh diubah sesuai. Pelajar-pelajar yang daerah yang sama tak ada sekolah, dia boleh mewakili sekolah lampiran tu, boleh diubah dari segi teknikalnya. Yang saya, ni ada menteri dengar tak bang? Jangan emosi sangat. yang saya nak highlightkan sekarang ini, apakah bantuan yang perlu ada? Kita nak beritahu kekangan kita berada di sekolah. Di sekolah, guru ni sebenarnya yang diposting dan dihantar sekolah dia, sebenarnya tugas hakiki dia ialah mengajar subjek akademik. Kemahiran rugby, bola sepak ini adalah hanya sumbangan dia pada waktu petang untuk mengisi masa dia. Sumbangan untuk daripada knowledge dia, atas minat dia, atas permainan ini. Dan apa yang kita harapkan bantuan sekarang ini ialah yang pertamanya daripada sumber tenaga. Kalau sumber tenaga, kita ada jurulatih, kita ada. Kalau kita tak cukup, kita perlukan jurulatih yang dihantar oleh pihak kesatuan. Kalau kita tak cukup referee, pihak kesatuan boleh support referee. Dan yang paling penting, kalau sumber kewangan kita tak mencukupi, itu yang paling penting. Sebab sumber kewangan kita di sekolah ni sebenarnya pada saya amat terhad lah kalau kita nak bandingkan dengan kos yang perlu ditanggung oleh satu tim rugby. Memang tinggi. Kalau kita keluar dengan tournament jemputan dan sebagainya, kos dia amat tinggi.
Dan setakat ini alhamdulillah di Negeri Sembilan kita dapat kerjasama baik daripada sekolah-sekolah. Dan ada pengurusan-pengurusan sekolah yang memberi sokongan penuh. Kenapa? Mereka sedar yang rugby ini sebenarnya dapat menaikkan dari segi pencapaian kurikulum pelajar itu sendiri. Okey, Bau, saya nak sentuh yang doktor bagi tahu tadi tentang ARAS tu. Saya memang setuju cara ARAS di Selangor ni, tapi saya yakin ARAS ini wujud ni atas platform Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Selangor. Dia bukan kelab sendirian, rasa saya. Itu je. Akademi Rugby Selangor ni sebenarnya di atas platform Majlis Sukan Sekolah Selangor, dan yang menguruskannya pun hanya guru-guru teknikal daripada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Selangor. Jadi kalau kita nak bercerita kelab yang sebenar ni ialah kelab yang diwujudkan di monopoli oleh penjaga-penjaga seperti mana yang wujud oleh KL Saracen, KL Tiger. Ini yang kelab yang sebenarnya. Tapi kalau kelab masih lagi didokong oleh guru-guru, itu kita sebenarnya dia menjurus pada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah. Cuma bezanya dari segi pengurusan kelab ni dia agak mudah dari segi mendapatkan sumber kewangannya. Kalau kita di sekolah ni agak susah kalau kita nak dapatkan sumber kewangan kerana kita tertaluk dengan SOP-SOP kita sendiri kan. Jadi apa yang kita harapkan ni, macam saya balik pada soalan tadi, apa yang kita perlu? Yang pertama, sumber tenaga, kepakaran dan juga sumber kewangan untuk bantu. Boleh tanya semua jurulatih di Malaysia lah, saya yakin lah. Tanya berapa kos untuk dia bawa satu tim rugby pergi satu tournament. Saya nak kaitkan dengan perkembangan pembangunan tadi, Bob. Kalau zaman 80-an tidak ada tournament jemputan. 90-an pun tak ada. 2000 baru diadakan tournament jemputan. Ini kenapa berlaku? Kerana inisiatif guru-guru yang buat pembangunan rugby ini, mereka yakin perlukan satu platform untuk pelajar bermain. Kalau kita berlatih siang malam, mana kita nak lawan? MSSM hanya ada 2 tournament. Bawah 15 dan juga bawah 18. Itu je tournament yang ada. Itu je platform yang ada. Jadi, bermula 2005-2006, macam cendawan tumbuh di Malaysia ini, ada tournament-tournament jemputan. Saya bukan nak highlightkan tournament di KGV lah, kan? Tapi yang pastinya itu satu platform. Saya yakin bila orang bercerita tentang pembangunan, bukan hanya training, bukan hanya latihan, tapi dia menjurus kepada kejohanan dan pencapaian pelajar itu sendiri. Saya rasa itu dulu. Yap. Dan untuk makluman semua yang baru saja menyertai dengan kami, malam ini kami menampilkan Cikgu Muhammad Zain dan juga Dr. Zain. Dan bagi yang mengenali Cikgu Zain, beliau merupakan jurulatih bawah 12 Negeri Sembilan untuk tahun 96 hingga 99. Cikgu Ketua jurulatih MSS Negeri Sembilan under 18 untuk tahun 2011 hingga 2018. Sebab itu ini antara pakar lah dalam pembangunan rugby khususnya. Dan beliau juga merupakan pengurus dan juga pengarah kejohanan rugby. Antara kejohanan rugby terbesar di Malaysia, kejohanan rugby KGV daripada tahun 2009 hinggalah 2019. Tahun ni tak sempat diadakan tournament KGV, Cikgu. Tak sempat. Kebiasaannya kita punya takwim kita, Mac kita akan adakan KGV 7. September kita akan adakan KGV 15 sebelah. November kita adakan KGV 10. Tapi nampaknya dah tahun ini kita semua diarahkan untuk berehat lah nampaknya. Okey. Mungkin Dr. Roslan ingin menambah sedikit apa yang diutarakan oleh Cikgu Mazin sebentar tadi. Mungkin pandangan dari sudut Negeri Selangor mungkin. Dr. Lan tak dengar? Relax sikit. Lambat sikit. Sila Dr. Saya nak menyampuk. Boleh. Sampuk je. Saya dah terbaca satu komen. Saya dah baca satu komen di Facebook ni. Dia menceritakan tentang rugby tackle. Okey. Sebenarnya dalam perancangan teknikal memang kita akan ke arah itu. 2016 di zaman Cikgu Raja Idris, 2014 dia dah buat satu lawatan macam penanda aras
untuk wujudkan satu rugby tackle di bawah 12 tahun. Okey. Saya percaya kalau kita berjaya meyakinkan penjaga dan pihak sekolah, kita boleh adakan rugby tackle, banyak masalah di peringkat sini akan selesai. Okey. Sebagai contoh, kalau saya boleh bagi contoh sebagai contoh, kita tak akan tercicir pemain-pemain kita yang memang ada saiz. Kita tak boleh nafikan orang Melayu ni kecil. Tapi ada orang Melayu dan bangsa-bangsa lain di Malaysia ni memang ada saiz. Contohnya, Dugro mula dijumpai. Sorry, maksud dijumpai sesuai tak? Dugro ini mula dikesan bakat dia. Semasa dia main untuk under 19. Tak silap saya. Yes. Okey. 19. Jadi, di manakah Dugro daripada darjah 6 sehingga tingkatan 5? Makna dia tercicir daripada game kita. Okay. Dan di peringkat sekolah kan, Penang dia main itu 6. ya, dia main dekat Penang kan, ya betul. Jadi kita dah keciciran Dugro ni di zaman sekolah rendah dia tak ada. Okay. Jadi untuk selesaikan masalah ini, kita akan mencadangkan, zaman Cikgu Raja mungkin dia tak sempat nak buat, kita akan mencadangkan satu hari akan ada rugby tackle peringkat bawah 12 tahun. Kenapa? Barulah orang semua jurulatih. Ini sepatutnya kita bermula bila kita perkenalkan tackle di peringkat bawah 12 tahun, bawah 11 tahun, barulah jurulatih akan dapatkan pemain yang betul-betul ada saiz ikut position dia. Sekarang ini rugby rimau masih ada. Sebab tu setiap 10-15 tahun kita akan upgrade permainan untuk pelajar-pelajar yang bawah 12 tahun ni. Baru kita dapat objektif yang sebenarnya. Rugby rimau ni dia mementingkan orang yang lincah, agility, kan, lincah. Jadi rugby rimau itu je. Dia akan pilih pelajar yang ada speed, ada sebagainya, dan dia akan tercicir budak-budak yang ada saiz. Jadi budak ada saiz ni di peringkat sekolah rendah dia akan pergi pada game-game lain. Dia ada minat tapi kemampuan tak ada. Dia tak ada speed. Jadi dia pergi kepada lontar peluru, dia pergi kepada bola baling. Saya percaya ada beberapa pemain rugby yang mewakili Malaysia sekarang ni, dia tak pernah bermain rugby di sekolah rendah pun. Tapi dia bermain rugby di peringkat sekolah menengah. Okey. Jadi cadangan kita akan ubah. Okey. Sehubungan dengan perkara tersebut, untuk mengelakkan situasi di mana kita keciciran Dugro ni di waktu persekolahan dia, agak-agaknya bila agaknya yang akan ada tournament rugby perempuan di sekolah, di peringkat sekolah macam MSSD atau MSS negeri, sebab sekarang kita tengok perempuan dah banyak main rugby. Dah banyak sekolah-sekolah pun ada tim rugby, dia buat tim. Dan disebabkan tak ada platform untuk dia orang main mewakili sekolah, dia akan jadi kelab. Kelab dia akan masuk tournament sana sinilah. So saya rasa sekiranya ada wujud tournament ni di peringkat sekolah, rasanya lagi banyak lagi pemain wanita akan dihasilkan di masa akan datang. Mungkin kita akan jumpa Dugro versi perempuan pula lepas ni. Sebenarnya Bob, kita memang ada tournament untuk pelajar-pelajar perempuan. Okey. Tetapi hanya tournament jemputan. Setakat ini tidak ada tournament yang dikendalikan oleh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Belum ada. Kita di KJV sendiri, Negeri Sembilan sendiri, kita dah perkenalkan pemain game untuk perempuan bawah 11 tahun, bawah 12 tahun. Kita dah mula 2014. Kita dah mula dulu. Kita mula awal. Ini menunjukkan betapa seriusnya kita untuk membangunkan benda ni. Oh tu, macam bagus ayat tu. Okay, betapa seriusnya kita. Jadi kita dah mula awal game ni. Cumanya saya faham mungkin di peringkat kementerian ni dia memerlukan banyak perbincangan lagi nak mengelakkan isu. Apabila di peringkat kementerian, bila dia keluarkan arahan, dia keluarkan surat, dia menjadi arahan. Tapi bila kita buat tournament jemputan, itu lebih kepada sukarela. Sebab tu tim-tim yang datang tu, dia datang dengan penjaga, dengan sekolah, lebih sukarela untuk menyertai kejohanan kita. So dia tak akan jadi isu. Itu yang kita kena pertimbangkan. Tapi saya rasa tak lama. InsyaAllah satu hari dengan garis panduan yang kita keluarkan, mungkin akan ada tournament. Okay. Sebab banyak isu tentang rugby perempuan ni.
Kita sendiri pernah berhadapan dengan isu ni. Akhirnya kita telah perkenalkan rugby perempuan, permainan, pakaian, patuh syariah. Kita tetapkan macam tu. Dan ini dia telah menyedarkan sikit, memberi kelegaan kepada penjaga bila dengar, oh patuh syariah. Oh tak adalah anak saya pakai seluar pendek. Dia macam tu, sampai macam tu terfikir kan. Jadi di peringkat sekolah susah. Kita kena macam tu. Ya. Mungkin juga Dr. Roslan dengan Cikgu Zain boleh share kat peminat-peminat lain macam mana proses untuk menggubal dasar tu. Sekiranya okey, kita kata kita target nak ada 2021 akan ada tournament perempuan di peringkat MSS daerah, MSSD. So macam mana proses tu berlaku? Adakah ianya bermula daripada mesyuarat PT atau lepas tu kena bagi kertas kerja kepada siapa, dan siapa yang akan decide dasar tu akan dipersetujui dan dilancarkanlah, dijalankan. Dok? Okey. Saya ambil contoh di Selangor ya. Saya di Selangor. Kalau di peringkat sekolah rendah ni akan main touch lah kan. Sekolah menengah tu perempuan dia akan main tackle. Di Selangor, tim perempuan ni melambak. Banyak, boleh dikatakan di kebanyakan sekolah ada. Dan satu-satunya daerah di Kuala Selangor, daerah Petaling Perdana di bahagian Shah Alam, telah menganjurkan satu kejohanan rugby perempuan peringkat daerah di bawah MSSD. Dan akan diikuti oleh Petaling Utama di bahagian Petaling sana. Akan adakan lagi kejohanan di peringkat MSSD. Cuma di peringkat negeri kita masih lagi menumpukan kepada 24 game yang dipertandingkan di MSSM. Di peringkat Majlis Sukan Daerah, sekolah-sekolah daerah itu adalah inisiatif guru, pengurusi teknik daerah menyarankan kepada PPD masing-masing dan collect duit sendiri. Sediakan hadiah. Kalau PPD nak bantu, bantulah. Kalau tidak, daripada yuran penyertaan kita buat sendiri untuk memeriahkan lagi rugby perempuan di negeri Selangor. Negeri lain saya tak pasti. Okey, Bau. So, kalau kita bercerita tentang rugby perempuan, tim perempuan memang ada di sekolah rendah. Termasuk sekolah saya, sekolah kampung pun ada. Ada tim perempuan. Yang masa GE di yang Cik Kobau datang di Bukit Canggang buat get ikut tadi tu. Yes. Saya ramai budak-budak sekolah rendah datang adalah daripada sekolah-sekolah kampung, sekolah perempuan. Yep. Budak-budak perempuan. Memang menarik minat sebabnya satu ini game baru bagi mereka. So saya nak share sikit experience pergi dekat tempat dia orang tu. Pergi masuk kampung buat JR, saya jumpa budak-budak form 3, form 4, badan prop tu dia memang sizing dia. Dengar cerita budak-budak tu kerja angkat pokok sawit lah, buah sawit semua. Akhirnya dah banting tu. Memang kalau cerita pasal sizing, saya cukup respect tengok budak-budak area sana tu. Memang form 3, form 4 badan dah macam 18 tahun umur. Okey, cabut Cikgu Zain. Ada macam tak puas hati nak cakap dia, jangan emosi sangat. Bukan tak puas hati. Bukan tak puas hati. Saya cuma nak beritahu proses dia. Okay. Macam mana kita nak wujudkan satu tournament rugby perempuan? Yang pertama, proses dia mesti datang daripada pengurusi teknik daerah, dan pengurusi teknik daerah akan bawa pada pengurusi teknik negeri. Nampak macam tu, dia berbincang dan akhirnya akan dibincangkan di peringkat MSSM bersama dengan wakil daripada KPM. Okey. Dan kita kena ingat, sebarang program daripada KPM, dia bukan turun kosong. Dia akan turun dengan duit. Dia takkan keluarkan arahan untuk buat kejohanan, mesti turun dengan bajet. Ini yang jadi kekangan, saya rasa. Okay. Tapi insyaAllah, kita pun dalam proses, dalam teknikal ni kita berbincang, kalau ada sumber-sumber bersama KPM dan juga Majlis Sukan semua, benda ni akan berjalan, saya rasa. Tapi dari segi proses tu, sudah ke arah itu. Sebenarnya. Cuma kita tunggu masa. Kalau kita nak kata kejohanan, kita dah ada kejohanan. Kita dah ada kejohanan jemputan. Mana yang ini lebih kita selesa menganjur. Sebab apa? Dia datang dengan sukarela. Tapi kejohanan rasmi daripada MSN tu
agak kita kena banyak faktor yang kena fikir lah. Tapi jangan risau, saya rasa kita takkan hilang pemain-pemain tu. Okay. So macam yang Dr. Roslan cerita tadi, dia punya style tu down up. Maknanya peringkat bawah buat, dan dia baru pergi kat PPD, meyakinkan PPD, okey dah ada tim sini. Betul. So dia sama, kalau saya tengok lah, dia ada dua cara untuk buat ni, sama ada down up ataupun top down. Kalau Betul. daripada top down tu lagi senang. Kalau maknanya memang daripada arahan chief kat atas terus, so dia akan bagi arahan, maknanya semua satu negeri kena melaksanakan benda tu. Semua kena buat tim. Betul tak? Cikgu Zain? Betul. Sekarang ini kita mula daripada bawah dulu dan kebanyakan sekolah dah ada tim. Sebab itu dia memilih tournament jemputan untuk pergi. Sehingga sampai satu ketika kita akan tengok dari segi minat pelajar dan sebagainya, dari segi isu-isunya, barulah sampai masa barulah arahan itu boleh dikeluarkan untuk membuat satu kejohanan untuk perempuan. Macam mana kita perkenalkan untuk kejohanan bawah 12 pada 1994 dulu. Macam itulah isu dia. Kita nak beri kepercayaan kepada penjaga ni agak susah sebenarnya. Kalau ada 1000 penjaga macam Kobau, kita senang kerja. Alright. Okey, Cikgu Zain, sepanjang 10 tahun sebagai pengurus ataupun pengarah KJP, agak apakah isu yang sama yang sentiasa anda hadapi setiap kali nak menganjurkan ni? Apa isu dia sebenarnya? Apa masalahnya? Masalah dia kalau kita menganjur, kalau nak buat kenduri ni masalah duit. Itu yang pertama, dan masalah-masalah lain pada saya biasa. Dari segi penyertaan dia, memang amat menggalakkan. Itu berlaku pertambahan setiap tahun daripada bermula 48 tim naik kepada 60 lebih, 90 lebih, 100 lebih. Maknanya kesedaran dan minat pelajar dan penjaga ni dah ada. Nak tak nak kita kena buat, bagi ruang untuk dia main. Bagi ruang pelajar-pelajar yang datang ke bermain kan. Ada orang tanya, apa untungnya buat tournament ni? Ada orang tanya, apa untungnya buat tournament ni? Untungnya pengalaman yang tak dapat dibeli oleh pelajar kita. Itu sebenarnya. Sebab bila kita cerita tentang pembangunan ini, mana ada negara yang buat pembangunan untuk mendapat keuntungan? Kita buat pembangunan ni untuk memberi keseluruhan kepada masyarakat kita. Kalau kementerian mikirkan untung, susah kita. Betul tak? Keuntungan dia yang kita tak nampak lah. Inilah hasil yang kita dapat sekarang. Kita pergi peringkat Asia, itulah keuntungan dia. Kita ada pemain-pemain kita, itulah untung dia. Cuba bayangkan 20 tahun lepas, macam mana tahap pemain kita. Itu keuntungan yang orang kata yang kita capai, itu sebenarnya. Dari segi, kalau kita nak cerita keuntungan dari segi kewangan, memang kita tak nampak lah keuntungan dia. Dia bukan macam jual durian kan. Jual durian kita dah tahu dah berapa untung. Tapi ini kita menjual kemahiran, kita menjual pengalaman anak-anak kita untuk bermain tu. Saya tertarik dengan satu komen daripada Tengku Rinaldi. Rabi perempuan yang ke MSSM perlu murid perempuan lebih kompetitif untuk merit ke sekolah tradisi rugby, tapi di peringkat MSS paling legit dan valid. Contohnya nak masuk SBP, sekolah pasukan penuh, perlu ada sijil keputusan. Jadi rugby merupakan option yang terbaik ataupun yang bagus untuk mereka. Apa pandangan Dr. Lan ataupun Cikgu Zain? Okey, rugby di peringkat MSSM, kita di peringkat bawah ni tak boleh nak buat keputusan. Kita boleh mencadangkan kepada jabatan, dan jabatan boleh bawa isu ni kepada peringkat KPM. Tapi dia melihat sini isu utamanya ialah keuangan. Contohnya, apabila satu game baru diperkenalkan, maka bertambah lagi satu game bagi membawa satu game ni bukannya sikit, belanjanya yang sikit, banyak. Contohnya dari Sabah dan Sarawak akan datang, kadang-kadang yang game yang sedia ada pun Sabah dan Sarawak pun tak hantar tim sebab masalah keuangan. Contohnya Sabah dia hantar bawah 12 saja, bawah 18 tak hantar sebabnya tidak ada duit. Jadi kita di peringkat
akar umbi ni ingin melihat benda tu berkembang, tapi keputusannya bukan di tangan kita. Keputusannya di tangan pihak atasan. Jadi kita sekadar dapat mencadangkan yang merealisasikan perkara itu adalah KPM. Macam mana Cikgu Zain? Tak, saya nak balik pada soalan Bob tadi yang komen tu kan. Rugby perempuan, betul? Betul. Okey. Pada saya, itu satu perkembangan yang baik. Apabila kita memilih pelajar-pelajar ni dengan meritnya untuk ke sekolah asrama penuh, sekolah premier, sekolah kawalan dan sebagainya, kita kena tengok penglibatan mereka dalam sukan ni. Ada. Saya nampak yang tu. Halo Bob. Ya, teruskan. Cikgu Zain. Jadi kalau boleh tanya di pelajar-pelajar di sekolah ni, sebenarnya pelajar-pelajar yang melibatkan diri dalam sukan dalam rugby ni kebanyakannya markah mereka PAJSK dari segi koko dia agak tinggi berbanding dengan sukan lain. Sebab dengan pencapaian dia, kejohanan dia agak tinggi. Kalau permainan lain untuk mencapai peringkat negeri itu satu persaingan yang amat tinggi. Susah. Tapi dalam rugby, pelajar-pelajar ni ada ruang untuk mewakili negeri dan permainan di peringkat negeri. Sijil dia ada nilai yang lebih tinggi lagi sebenarnya. PAJSK itu apa? Tournament jemputan pun dah boleh dimerit ke PAJSK. Dia sekolah ni memang banyak betul lah dia punya short form ni, tak faham lah. Dia lebih pada penilaian pendidikan jasmani ni, penilaian penglibatan dia dalam kokoh. Adakah selama ni tournament jemputan tak dikira sebagai merit? Dikira. Dia ada beza. Tournament jemputan yang dianjurkan oleh sekolah mendapat kelulusan kementerian dan CJ dikeluarkan oleh KPM, dia ambil kira. Okay. Kalau kita tengok, dia ada beza. Tournament jemputan diuruskan oleh kelab. Kita kena tengok, diluluskan oleh kementerian atau tidak. Macam kita, Bob. Katakan kalau tak mendapat kelulusan ataupun tidak disanction oleh kementerian, apa akan jadi pada sijil tu? Tak dikira atau macam mana? Nilai dia agak rendah. I see. Bukan tak dikira lah, nilai dia rendah lah. Tapi kalau sijil yang ada logo KPM, kelulusan oleh KPM, nilai dia tinggi. Sebab tu kita memilih kalau ada tournament-tournament ni, mesti kita pastikan kebenaran dan kelulusan daripada KPM. Sebab ini melibatkan keselamatan tanggungjawab kita dengan KPM tu kan. Okay, faham. Mungkin Dr. Lan ada nak tambah atau nak dikongsikan? Berbalik kepada pandangan ataupun pasal merit tadi kan. Merit boleh, semua boleh menyertai kejohanan luar, tapi merit yang dikira adalah tak semua luar tu boleh dimasukkan dalam PAJSK. Sebabnya nak masuk dalam PAJSK mesti mendapat kelulusan dan pengiktirafan daripada KPM. Walaupun sebesar mana game yang dia pergi, tapi tidak ada pengiktirafan daripada KPM, benda tu tidak diambil kira. Markahnya cuma sedikit. Jadi boleh pergi tournament, tapi kalau ditanya kenapa PAJSK tak masuk, sebabnya game itu tidak mendapat pengiktirafan daripada KPM. I see, okay. Saya rasa itu something yang baru yang kita dapat tahu pada malam ni. Sekiranya sesuatu tournament itu tidak disanction oleh kementerian, maka sijil tu bukan kata tak laku, markah ataupun meritnya kurang sedikit, Cikgu Zain. Betul Ya, betul. Sebab Bob, dia perlu tu mendapat sanction daripada kementerian ni amat perlu. Sebab sekarang ini kita tengok banyak kejohanan-kejohanan dianjurkan. Tapi kita kena pastikan kementerian nak meluluskan sesuatu ni, dia ada banyak prosedur SOP yang kena patuh. Dia perkara yang pertama, keselamatan dan sebagainya, dia akan ambil kira. Kalau kementerian dah luluskan tu, makna benda tu memang sesuai untuk pelajar kita. Itu je. Senang ya. Okay. So setakat ni tournament KGB dari 2009 sampai 2019 semuanya mendapat sanction kementerian. Setakat ini memang kita mengajuk bersama di bawah KPM juga, tapi bahagian sekolah kluster kecemerlangan. Dan memang dapat sanction, dan yang menariknya Bob, dia diputuskan oleh Jemaah Menteri. Ada beberapa program sekolah kluster kecemerlangan pada masa itu
diputus dalam mesyuarat jemaah menteri. So bukan setakat session itu tu. Nak tak nak kena bantu. Betul. Betul. Sebab ini adalah program rasmi. Okay. Alright. Ni kalau kita tengok sekali lagi Tengku Rinalfi, kalau perlu wujudkan lobby group di kalangan parents. Ada ramai parents boleh sokong. Boleh dapat 1,000 parents. Nanti kami buat online vote. Itu pandangan daripada Tengku Rinalfi. Daripada Duan Lang, saya berjaya anjur kejohanan peringkat kebangsaan tahun lepas dengan sanction KPM dengan support dari GIR. Duan Lang. Duan Lang dari mana ni? Terengganu. Bukan Terengganu. Kedah. 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 Sorry, Kedah. Silap pula. Okey, tahniah Duan Lang kerana berjaya menganjurkan kejohanan peringkat kebangsaan tahun lepas. Siap dengan kebenaran KPM dengan support daripada GIR sekali. Okey. Mungkin kau bawa ada nak memang ada. Buat macam boleh tahu. Tengok muka dah tahu dia cakap tak? Tengok muka dah tahu dah. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Persatuan Rugby Negeri Johor. Macam mana dia bangunkan rugby di situ dengan dia lakukan pembangunan di peringkat akar umbi secara menyeluruh. Contohnya dia kenal pasti beberapa sekolah yang maybe dia orang boleh jadikan sebagai satu pusat dan dia orang bantu sekolah tu. Sebagai contoh dulu sekolah Seri Mesing. Sekolah Seri Mesing dulu tak ada rugby. Dia adalah sekolah sukan, sekolah bola sepak. Saya pernah pergi sekolah tu tahun lepas untuk buat satu coaching course. Even dia punya tak boleh pakai padang. Budak rugby tak boleh pakai padang kat situ sebab padang itu hanya untuk pemain bola sepak. Dia kena training dekat satu lagi padang sekolah agama yang jauh sikit dari situ. Tapi dia orang punya performance dalam rugby sangat mengagumkan. Even dia pernah beberapa kali dia beat SSTMI. So sekarang ni kalau kita tengok ada banyak sekolah-sekolah di dalam Johor yang sangat kuat. Contohnya macam Seri Mesing, lepas tu ada English College. Dan banyak lagi sekolah lah kalau kita cerita kat Johor tu yang very strong. So saya rasa Persatuan Rugby Negeri perlu memainkan peranan dalam membantu untuk memajukan rugby di peringkat sekolah ni lah. Kalau tak memang rugby dekat sekolah tu kau janji macam tu je. So maybe apa pendapat Dr. Roslan dengan Cikgu Zin terhadap apa yang dibuat oleh Persatuan Rugby Johor ni, adakah ianya patut dijadikan satu template untuk dijadikan panduan oleh Persatuan Rugby negeri lain? Okey, itu yang berlaku di Selangor sekarang. Melihat apa yang berlaku di Johor, Dato' dari sudut positif. Dan itu yang Selangor cuba buat, menubuhkan beberapa sekolah untuk dijadikan aras. Mungkin pada tahun pertama aras di Jalan 3 tu dah masuk tahun kedua ataupun tahun ketiga dah menampakkan hasil. Baru student baru tingkatan 2 dah menampakkan hasil, dah johan di beberapa tournament. Dan benda itu akan dikembangkan lagi di peringkat negeri Selangor ni. Aras seterusnya yang di sekolah menengah Shah Alam akan dijadikan untuk aras tingkatan 4 dan tingkatan 5. Di Jalan 3, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4, tingkatan 5 di Shah Alam. Apabila mereka dah wujudkan player-player dan player ikan itu akan dihantar ke tournament-tournament seterusnya. Itu yang kita cuba buat di negeri Selangor. Okey, alright. So satu yang menarik kalau kita lihat di skrin sekarang, komen daripada Muhammad Arif, sebagai guru sekolah rendah, saya sendiri sangat mendambakan tunjuk ajar dan knowledge untuk membangunkan rugby di sekolah. Apa pandangan kau, Bau, yang pernah terlibat dengan GIR? Okey, GIR ni dalam 2-3 tahun sebelum ni kita faham bahawa tidak semua guru-guru di sekolah yang ada rugby tu ada knowledge pasal rugby. That's why 2-3 tahun kebelakangan ni kita buat program GIR dan sekali dengan khusus kejuruteraan level 1 di maktab perguruan. Sekarang panggil maktab perguruan lagi ke? Bukan kan? Panggil apa? Institut Perguruan. Institut Perguruan. PG. So kita buat
GIR first day, second day kita buat kursus kejuruteraan level 1. Maknanya cikgu-cikgu yang menyertai bakal guru yang menyertai program tu, dia secara tak langsung dia akan ada ilmu sedikit pengenalan mengenai rugby. So dia tahu apa itu scrum, dia tahu apa itu line out, dia tahu apa itu tackle, basic, supaya sekiranya dia orang nanti diposting, dihantar bekerja ke sekolah-sekolah di serata Malaysia, at least kalau bolehlah dia akan terlibat dalam satu sekolah, dia akan dapat satu sekolah yang ada rugby, supaya apa yang kita ajar dia orang ni, dia orang dapat praktikkan. So itu adalah salah satu usaha yang dilakukan ketika itu untuk membantu merancangkan pembangunan rugby di peringkat sekolah ni. Tapi macam masalah yang kita hadapi, kita tak ada tracking proses. Kita tak boleh nak trace cikgu-cikgu ni ke mana dan apa dia orang buat sekarang. So satu kerisauan apabila kita invest kat certain group, tapi rupanya group ni tak pergi pun kat sekolah tu, kat sekolah yang ada rugby. Dia orang tak buat, tak involve secara langsung pun dengan rugby. So ini yang kita kena fikir satu mekanisme macam mana kita nak pastikan sekiranya kita buat lagi program macam tu dekat IPG, group yang tu akan pergi ke tempat sekolah yang maybe dia ada hasrat untuk buat satu tim rugby. So matlamat dia lebih terhasil lah, lebih berjaya lah. Yep, okey. Sementara tu Kobau, sebab kalau kita boleh saksikan di ruangan komen sempena dengan siaran live kita ni, kita boleh lihat ramai cikgu-cikgu ataupun jurulatih semua masing-masing berbalas komen antara satu sama lain. Ada yang daripada Melaka bawa tim pergi ke Kedah, ada yang berkongsi pengalaman dan sebagainya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada warga pendidik, kepada cikgu-cikgu, para coach rugby yang menyertai kita pada malam ini. Saya tertarik dengan komen daripada Ustaz Musa. KGV10 pada tahun 2006 hingga 2019 berusia 13 tahun, di mana 2006 hingga 2012 peringkat kebangsaan, dan daripada tahun 2012 hingga 2019 di peringkat antarabangsa. Jadi terima kasih kami ucapkan ataupun tahniah kepada KGV10, Cikgu Azin dan juga rakan-rakan cikgu yang lain yang berjaya menjadikan KGV sebagai satu jenama dalam sukan rugby dan juga kejohanan-kejohanan lain khususnya untuk peringkat rendah dan juga sekolah menengah. Dan kita telah menghampiri 1 jam 3 minit bersiaran secara langsung. Memang setiap minggu 60 minit yang diperuntukkan memang takkan cukup untuk kita berbicara atau kita membahaskan isu yang kita bawakan. Jadi Cikgu Zain, Cikgu ataupun Dr. Lan, kita dah menghampiri ataupun dah lebih sebenarnya 1 jam kita pada minggu ni. Mungkin ada pandangan ataupun rumusan yang boleh kita rumuskan sebelum kita wrap up session kita pada malam ini. Mungkin Cikgu Lan ataupun Dr. Lan boleh berikan sedikit rumusan pada malam ni. Okey, sebagai rumusannya di peringkat rendah, rata-rata di seluruh Malaysia lah saya cakap, rata-rata di sekolah rendah ni ada cikgu-cikgunya mempunyai inisiatif yang tinggi untuk melahirkan pemain-pemain rugby untuk disalurkan sekolah ke sekolah menengah. Tapi perlu dilihat selepas sekolah rendah, kemanakah bakat-bakat yang kami lahirkan. Contohnya, kita ambil bakat yang paling tinggi di level MSSM. Bila ke sekolah menengah, kecuali murid-murid yang mempunyai pendidikan yang bagus akan pergi ke sekolah berasrama penuh, akan meneruskan karier rugby mereka di sana. Tapi apa yang berlaku sekarang, murid-murid yang tidak mempunyai pelajaran yang agak baik, kemanakah bakat-bakat mereka yang kami telah gilap menjadi pemain yang agak terbaik di peringkat MSSM. Itu kita kena tengok balik. Kita dah ada bincang tadi, mungkin pergi ke sekolah ni. Seharusnya lah murid-murid inilah akan kita tarik ke sekolah-sekolah seperti Aras tadilah. Dan itu yang cuba dibuat di negeri Selangor, akan tarik benda-benda macam tu. Dan satu lagi kita lihat di sekolah rendah ni, saya kagum dengan cikgu-cikgu di sekolah rendah ni, kerana di setiap negeri kalau dikira untuk
tournament sepanjang tahun tu, tournament terbuka memang terlalu banyak. Tinggal ada duit, tak ada duit je nak pergi. Sampai di Selangor ni sekolah asli pun buat kejohanan dalam kalangan sekolah asli kebangsaan. Sekolah asli Bukit Lanjang telah mengadakan satu kejohanan rugby antara murid-murid asli kebangsaan. Jadi satu kreditlah kepada cikgu sekolah rendah yang begitu bersemangat untuk menaikkan rugby, khususnya menyalurkan pemain-pemain ke sekolah menengah. Okey, Dr. Lan, nanti kami akan berhubung dengan Dr. Lan untuk mendapatkan konteks sekolah tersebut, di mana kami akan paparkan di dalam majalah kami inisiatif sukan rugby dalam kalangan sekolah orang asli. Terima kasih Dr. Lan kerana sudi berkongsi. Apa kata ataupun rumusan daripada Cikgu Zain kita. Okey Bob, untuk rumusannya kita sebagai wakil di peringkat sekolah ini sebenarnya kita ada, walaupun ada banyak kekangan, tapi kita sentiasa usaha untuk membantu membangunkan rugby di sekolah. Dan apa yang pentingnya sekarang ni kita harapkan kerjasama daripada pihak-pihak kesatuan dan juga Majlis Sukan Negeri bersama dengan kita. Dan yang pentingnya, yang utamanya ialah pihak kesatuan sama membantu kita untuk kita sama-sama akan bangun pelajar kita. Dan di mana ke mana pelajar ni akan pergi, sebenarnya kita dah nampak benda tu. Di peringkat sekolah sendiri pun kita dah nampak pelajar-pelajar yang ada kelebihan akademiknya akan disalurkan sekolah asrama penuh. Pelajar yang akademiknya sederhana ada penempatan di sekolahnya, macam tu. Jadi saya rasa satu hari rugby kita ni akan terus naik dan terus maju. Dan kalau kita bermula daripada bawah, sebenarnya program bangunan ini kita dapat menyelesaikan banyak isu di peringkat senior nanti. Itu sebenarnya. Dan saya terus berdoa lah untuk semua dan mudah-mudahan usaha kita ni berjaya nanti insyaAllah. Okey, terima kasih Cikgu Zain. Mungkin ada kata-kata ataupun rumusan daripada kau bawa sendiri? Pandangan ataupun nak diskusi. First of all tadi pembetulan tadi yang sekolah yang saya pergi tu bukan Seri Mesing, dia TOR. Sekolah Tun Hussein On. Dia memang sekolah tu sekolah bola TOR. Tapi memang power sekolah tu sekarang. Dan banyak kejayaan yang dihasilkan oleh pasukan TOR ni. Yang kadang-kadang kita tengok bila last year Zain, bawah 15 peringkat kebangsaan, 3 top team daripada Johor semua. Ya, betul. Dan Seri Mesing. Betul. Kan? So itulah nampak. So diharapkan agar Persatuan Rugby Negeri mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Persatuan Rugby Negeri Johor ni lah. So ada satu komen tu Bang Kobau, yang cikgu-cikgu hilang dari Nanda tu bukan diorang tak minat, tapi masalah pentadbiran di sekolah yang kurang minat pada sukan yang menyebabkan cikgu-cikgu ni terpaksa fokus pada akademik. Ini lagi satu masalah juga yang memang kadang-kadang membunuh minat satu sekolah tu untuk meneruskan permainan rugby di situ. Pentadbiran sekolah tu kan, walaupun cikgu-cikgu tu walaupun ada basic rugby ke apa ke, tapi sekiranya pentadbiran dia tak berminat, dia kata okey, sekolah ni memang kuat hoki, sekolah ni memang kuat kriket, kita dah tak nak main benda lain. So tak ada, memang habis. Memang orang cakap the end lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam lah macam tu. Kan? So tak guna. So yang ni saya tak pasti macam mana nak mengatasi masalah ni sebab ini melibatkan pentadbiran daripada sekolah sendiri. Bau, ada masalah lagi tak? Saya nak menyampuk yang tu. Boleh. Okey, saya rasa isu tu biasa di mana-mana. Tapi kalau cikgu ini terus komit untuk buat tim dia, satu masa pentadbir akan lihat benda tu. Saya pernah alami berbelah tahun dahulu. InsyaAllah kalau dia betul komit untuk buat, akan sampai masa dia nanti. Okay, thank you. So maknanya cikgu-cikgu rugby ni dia kena kental sikit lah. Kan? Kena kental sikit. Boleh juga. Duit habis tak apa, pinjam maklum. Tapi jangan pinjam maklum. Nanti kan. So
last sekali ucapan terima kasih kepada Dr. Roslan dan juga Cikgu Mazin kerana sudi meluangkan Okay. masa sama-sama. A very good discussion, banyak benda yang kita kupas, banyak benda yang kita belajar, ada banyak lagi yang kita tak, yang sebelum ni kita tak tahu apa permasalahan di peringkat sekolah dan sekarang kita tahu. So betul tadi ada berita-berita yang ada rugby di sekolah orang asli. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik yang macam Bob cakap, kita akan buat satu liputan mengenai khas mengenai isu tu di majalah Rugby Damai yang akan datang. So apa-apa pendapat, pandangan daripada publik, daripada peminat-peminat rugby tanah air, boleh lagi letak kat komen tu, kita akan perhalusi satu persatu. Mungkin kita akan membincangkan, kita akan jemput lagi cikgu-cikgu yang lain untuk kita sama-sama berdiskusi. Macam Coco cakap, kita bersembang. Sembang ni semak dan imbang. Kena cakap tu semak dan imbang. So, thank you again Dr. Roslan dan Cikgu Zain. Semoga berjaya di tempat masing-masing. InsyaAllah lepas ni dah boleh start balik lah untuk buat kerja hanam tu. Boleh prepare siap lah cik sponsor awal. Okay, so thank you very much. Okey, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Roslan dan juga Cikgu Zain dan juga Kobau selaku panel tetap. Dua tetamu kita pada malam ini, Cikgu Zain dan juga Dr. Roslan telah membincangkan, telah mengupas dengan isu secara panjang lebar. 60 minit memang tak pernah cukup. Daripada first siri kedua, siri ketiga, 60 minit memang tak pernah cukup. Jadi bagi anda yang mengikuti kami secara langsung selama 1 jam ini, terima kasih kami ucapkan dari seluruh negara, khususnya cikgu-cikgu yang sedang berbalas-balas komen di ruangan komen tu. Terima kasih kami ucapkan. Teruskan dengan pandangan anda semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Raga District yang berlaku penaja utama kita pada malam ini. Kalau kita lihat custom jersey with Raga District, anda boleh mendapatkan pelbagai design ataupun rekaan terkini yang menarik daripada Raga District. Terima kasih kerana bersama dengan kami di siaran 4PO Panas Rugby.my pada malam ini. Dan untuk itu sekian sahaja daripada kami. Oh ya, jangan lupa untuk dapatkan isu terbaru Rugby.my, majalah bercetak yang telah siap dan kini berada di pasaran. Boleh menemui peminat rugby tempatan pada harga RM12 sahaja. Jadi sekian saja daripada kami, daripada Rugby.my. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Dr. Lan, terima kasih kepada Cikgu Zain, terima kasih kepada Kobai kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Untuk itu sekian saja daripada saya pada malam ini. Kita berjumpa lagi di sesi ataupun di masa akan datang. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Dah keluar dah semua.